orang yang duduk di Madinah seperti Aisyah, seperti Talha, seperti Zubair, mereka yang duduk di Madinah melihat peristiwa bagaimana Osman dibunuh. Kan orang yang tengok dengan orang yang dengar ni lain dia punya perasaan. Kita dengar cerita orang miskin kan, tapi dengar macam tu je lah. Ataupun dengar cerita orang kena bunuh di Palestin kan, tara makan kacang lah, 500 mati ke ni, makan kacang. Beza kalau kita sendiri pergi Gaza, melihat penderitaan kan, pasang pula lagu Jacqueline Victor bersamamu tu kan. Lain perasaan dia tu. Seperti macam Nabi kata, tak sama khabar kal muayana. Khabar tak sama, dengar tak sama macam melihat dan merasai. So Aisyah dia kata, Ali ni sekongkol ke dengan pembunuh kan? Ali macam sekongkol lah. So Aisyah bersama dengan Talha, bersama dengan Zubair, keluar pergi ke Iraq untuk minta penjelasan kenapa belum dilaksanakan hukuman qisas ke atas pembunuh Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu sekali lagi dalam siri membongkar misteri di sebalik tragedi pembunuhan Osman yang disembunyikan dari pengetahuan masyarakat Muslim. Kali ini kita akan dedahkan peranan Aisyah. Dalam kitab A'lam An-Nisa karangan Umar Ridha Kahala, seorang sejarawan yang meninggal dunia pada tahun 1987, berasal dari Syria. Jilid ketiga, penerbit Muassasah Ar-Risalah, muka surat 31. Diriwayatkan Aisyah berkata, "Qutila wallahi Uthmanu mazluman, wallahi la atlubanna bidamihi." Aisyah berkata, demi Allah, Uthman telah dibunuh secara zalim. Demi Allah, aku akan menuntut bela darahnya. Dalam muka surat berikutnya, faqala laha ibnu Kilab walima fawallahi inna awwal man amala harfahu la anti walaqad kunti taqulina uqtulu na'thalan faqad kafara. Maka ibnu Ummi Kilab berkata kepadanya, untuk apa? Demi Allah, engkaulah orang pertama yang menukarkan nama Uthman, dan kamu pula yang berkata, bunuhlah Na'thal. Sesungguhnya ia telah kafir. Na'thal di sini bermaksud orang tua bodoh. Qalat innahu mustatabuhu thumma qataluhu wa qad qultu. Aisyah berkata, mereka menyuruhnya bertaubat dan membunuhnya. Memang aku pernah berkata demikian, iaitu Aisyah berkata, bunuhlah si Na'thal. Wa qalu wa qawlil akhir khairun min qawlil awal. Mereka berkata, kata-kataku kemudian lebih baik daripada kata-kataku sebelum ini. Faqala laha ibnu Ummi Kilab, minkil bada'u wa minkil ghiyar. Berkatalah ibnu Ummi Kilab, dari engkau ia bermula dan dari engkau juga ia bertukar. Kutukan Aisyah terhadap Uthman ini dengan perkataan Na'thal amat terkenal dalam kalangan sejarawan. Demikian juga ahli bahasa Arab, ketika mereka menghuraikan perkataan Na'thal, mereka akan merujuk kata-kata Aisyah. Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar, karya Ibnu Athir, penerbit Dar Ibni Jauzi, cetakan pertama tahun 1421 Hijrah, muka surat 926. Waqila an-Na'thalu asy-syaikhul ahmaq. Dikatakan al-Na'thal ialah orang tua bodoh. Wa minhu hadithu Aisyah, uqtulu Na'thalan qatalallahu Na'thala, ta'ni Uthman, wa hadza kana minha lamma ghadabathu wa zahabat ila Makkah. Antaranya ialah hadis Aisyah, bunuhlah Na'thal, semoga Allah membunuh Na'thal. Maksudnya ialah Uthman. Demikianlah tatkala Aisyah marah kepada Uthman dan pergi ke Mekah. Ibnu Abil Hadid, seorang ulama bermazhab Mu'tazilah dari segi akidah dan Asy-Syafi'i dari segi fiqh, yang hidup di sekitar kurun ke-7 Hijrah. Dalam kitabnya berjudul Syarah Nahjul Balaghah, jilid ke-6, cetakan pertama tahun 2007, penerbit Darul Kutub Al-Arabi, muka surat 308, diriwayatkan, faqalat Ummu Salamah, innaki kunti bil amsi tahridina ala Uthman wa taqulina fihi akhbathal qaul
wa ma kana ismuhu 'indaki illa na'thalan. Ummu Salamah berkata, sesungguhnya engkau kemarin menghasut serangan ke atas Osman dan engkau berkata dengan sekeji-keji perkataan, tak ada lagi namanya di sisimu melainkan Na'thal. Dalam kitab Insanul Uyun fi Siratil Aminil Ma'mun atau dikenali sebagai Sirah Al-Halabiyah, jilid ketiga, cetakan tahun 1935 Masihi, Maktabah Muhammad Ali Sabih Maidanil Azhar di Misr, muka surat 322, tersebutlah Ali bin Abi Talib menulis surat kepada Aisyah. Wa kataba li Aisyah amma ba' fa innaki qad kharajti min baitiki, dan beliau menulis surat kepada Aisyah, adapun sesungguhnya telah engkau keluar dari rumahmu. Kenapa disebut keluar dari rumahmu? Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang ditujukan kepada isteri-isteri Nabi, waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah tinggal di rumahmu. Jadi sesiapa yang ikut Al-Quran akan mengatakan Aisyah melanggar perintah Allah. Taz'amina innaki turidinal islah bainal muslimin wa talabti bi za'miki dam Utsman. Kamu mendakwa bahawa kamu inginkan perdamaian antara kaum muslimin dan engkau menuntut apa yang kamu dakwa sebagai darah Utsman. Wa anti bil amsi tu'allibina alaihi fataqulina fi mala' min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uqtulu Na'thalan faqad kafara qatalahu Allah. Kemarin engkau menyalahkannya dan berkata di khalayak sahabat Nabi, bunuhlah si Na'thal, sesungguhnya ia telah kafir, semoga Allah membunuhnya. Wal yaum tatlubina bisa'rihi fattaqillah warji'i ila baitik. Hari ini pula engkau menuntut bela darahnya, maka bertakwalah kepada Allah, pulanglah ke rumahmu. Sebuah nasihat yang benar-benar bertepatan dengan Al-Quran bahawa isteri-isteri Nabi wajib menetap di dalam rumah. Wa usbili alaiki sitraki qabla ay yafdahakillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ambillah hijabmu sebelum Allah menghinakanmu. Tiada daya dan kekuatan melainkan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dalam kitab Al-Musannaf fil Ahadis wal Athar, karya Ibnu Abi Shaybah, jilid ke-6, penerbit Darut Taj, cetakan pertama tahun 1989, muka surat 196, tersebutlah riwayat An Abi Sa'id anna nasan kanu inda fustati Aisyah. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id bahawasanya orang ramai berada berhampiran khemah Aisyah. Famarra Utsmanu idzaka bi Makkah. Qala Abu Sa'id, fama baqiya ahadun minhum illa la'anahu aw sabbahu ghairi. Berlalulah Utsman, berkatalah Abu Sa'id, tidak ada seorang pun yang tertinggal daripada mereka melainkan melaknat Utsman atau mencercanya selain aku. Wa kana fihim rajulun min ahli al-Kufah, fa kana Utsmanu 'ala al-Kufiyyi ajra'a minhu 'ala ghairihi. Faqala ya Kufi ishtamni aqdimul madinata ka'annahu yatahaddaduh. Di kalangan mereka ada laki-laki warga Kufah. Utsman merasakan lebih berani terhadap warga Kufah berbanding dengan orang lain. Lalu berkata, wahai orang Kufah, apakah engkau menghinaku? Inginkah engkau ke Madinah? Utsman seakan-akan mengancamnya. Justru itu para pengikut Aisyah melaknat dan mencerca Utsman. Sekarang mari kita lihat apa kata penganalisa sejarah kontemporari Mahmud Abu Rayah, seorang ulama Mesir abad ke-19 yang amat berani mendedahkan salah laku para sahabat Nabi. Dalam kitabnya berjudul Syekhul Mughirah Abu Hurairah, penerbit Muassasah Al-A'lami Al-Matbu'at, Beirut, cetakan keempat tahun 1993, buka surat 187. Pengarang menulis dalam nota kaki, Minal ajib anna Aisyah ummul mu'minin kanat awwalu man ankara ala Uthman ma waqa'a minhu. Antara keanehan bahawa Aisyah adalah orang pertama yang menyangkal apa yang dilakukan oleh Uthman. Kanat tukhriju khamisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taqul hadha qamisuhu lam yuballa wa qad buliya dinuh. Inilah baju baginda yang belum lusuh.
dan sesungguhnya agama baginda sudah lusuh. Wa kanat taqul uqtulu na'thalan faqad kafara. Aisyah berkata, bunuhlah Na'thal, sesungguhnya ia telah kafir. Thumma ash'alat ala aliyin naral harb bimuawanati Talhah wa Zubair ila akhir. Waqad wasafa qalb Rukraman as-sayyidah Aisyah bi annaha al-muhibbah lil fitnah. Kemudian Aisyah menyalakan api fitnah terhadap Ali dengan bantuan Talhah dan Zubair. Profesor Karl Brockman menyifatkan Aisyah sebagai orang yang suka fitnah. Karl Brockman ialah seorang orientalis terulung dalam generasinya. Beliau adalah profesor di Universiti Breslau, Berlin. Hadis Nabi juga memperingatkan kepada umat Islam tentang fitnah Aisyah. Mari kita lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, cetakan Dar Ibn Kathir, muka surat 765. Diriwayatkan, qaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatiban fa asyara nahwa maskani Aisyah faqala ha hunal fitnatu salasan min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Nabi SAW bangkit dan berkhutbah sambil menunjukkan ke arah kediaman Aisyah. Baginda bersabda, di sinilah fitnah sebanyak 3 kali, di mana tempat tanduk setan muncul. Kesimpulannya, catatan yang masyhur menunjukkan pengikut Aisyah binti Abi Bakr menghina Khalifah Uthman, dan Aisyah sendiri mengkafirkan Uthman bin Affan serta mengeluarkan fatwa pembunuhannya. Namun setelah kematian Uthman, Aisyah menghasut pula peperangan terhadap Ali atas alasan menuntut bela darah dan kematian Uthman bersama-sama para sahabat Nabi yang lain seperti Talhah dan Zubair, tanpa menghiraukan perintah Allah terhadap isteri Nabi agar tetap diam di rumah. Mereka inilah antara punca sebenar pembunuhan Uthman bin Affan, dan kes ini disembunyikan dari pengetahuan umat Islam oleh Ahlus Sunnah demi menjaga konsep keadilan sahabat.